Malaysia adalah sebuah negara majmuk yang terdiri daripada rakyat, berbagai kaum, bangsa, dan agama. Keberbagian ini melambangkan Malaysia unik dan harmoni. Perbedaan ini bukanlah titik bisa untuk rakyat terus menikmati kehidupan yang aman, harmoni, dan sejahtera. Dengan kebijaksanaan pemimpin kita yang menerapkan semangat persatuan dalam kepemimpinan, mereka telah membawa kepada pemakmuran negara melalui kestabilan politik dan seterusnya telah melahirkan masyarakat yang progresif dan inovatif. Tanpa perpaduan negara, kita mungkin akan berdepan dengan musuhan, pergaduhan antara kaum, dan perkara seperti yang terjadi di negara lain. Ini akan menjejaskan keharmonian negara dan kebajikan rakyat juga turut terabai. Gaya kepemimpinan yang berpegang teguh serta berlandaskan kepada prinsip hukum negara akan mengekalkan keharmonian, kemakmuran, dan keamanan negara. Pemimpin yang senantiasa memperhatikan prinsip ini akan terus memupuk kesejahteraan negara, seterusnya hidup rakyat senantiasa harmoni, dan secara langsung ini akan meningkatkan kualitas ekonomi negara. Tahukah Anda, rukun negara digempol setelah terjadinya peristiwa kerusuhan kaum pada 13 Mei 1999. Peristiwa hitam tersebut mendorong pemimpin negara dari berbagai kaum memikirkan satu, dimulai bagi memulihkan perpaduan kaum yang berkutu dan berkutan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum dan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Seterusnya, rekan saya akan memberikan infografik tentang rukun negara yang pertama. Terima kasih rekan setugas MAP. Terdapat 5 rukun dalam rukun negara Malaysia. Rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama resmi Persekutuan. Tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali. Agama-agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tertib di mana-mana bahagian di dalam persekutuan. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang utuh kepada Tuhan. Ketiadaan agama boleh menentukan kepribadian seseorang dan juga sesuatu peradaban bangsa dan negara. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan setugas saya, Valence. Sekian, terima kasih. Terima kasih rakan kumpulan saya, Wan Ferry. Hai semua, saya Valence dan saya akan memberikan infografik tentang rukun negara kedua kita, yaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kita sebagai warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat, setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka berbaus batin, tanpa mengurangkan taat setia kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan kumpulan saya, yaitu Encik Fadil, untuk infografik rukun negara seterusnya. Dipersilakan, Encik Fadil. Oke, terima kasih sahabat saya, itu Encik Valen. Sekarang untuk rukun negara yang ketiga, yaitu keluhuran perlembagaan. Pertama sekali mari kita kenal apa itu maksud perlembagaan. Perlembagaan ialah suatu dokumen yang mengandungi undang-undang dan peraturan yang penting bagi pentadbiran dan pemerintahan sebuah negara. Perlembagaan Malaysia diwujudkan pada tahun 1957 dan mengandungi 183 perkara. Maksud keluhuran perlembagaan, setiap warga negara Malaysia wajib mematuhi perlembagaan bagi menjamin kestabilan dan keamanan sebuah negara. Tiada individu yang terkecuali daripada perlembagaan, baik kira pangkat, bangsa dan juga agama. Kerana perlembagaan diwujudkan melalui persetujuan semua kaum. Akhir kata daripada saya, tanpa perlembagaan, apalah beza kita dengan haiwan. Terusnya saya serahkan kepada rakan sejawat saya, itu Encik Aaron. Terima kasih Tuan Fadil. Seterusnya adalah kedaulatan undang-undang.
menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak lancar dan teratur tanpa sebarang kacauan, di mana semua anggota masyarakat akan selamat. Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara sebagaimana yang dijamin oleh perlembagaan. Hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh perlembagaan itu tidaklah termasuk hak memiliki kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut perlembagaan. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan sekerja saya, Puan Fazli. Baiklah, prinsip rukun negara yang kelima yaitu kesopanan dan kesusilaan. Ini membawa makna bahawa rakyat Malaysia haruslah bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Pengalaman prinsip kesopanan dan kesusilaan ini boleh membawa kepada perhubungan yang harmoni dalam masyarakat kita. Rakyat yang bersopan santun dan bertata susila dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu. Prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati dan menghargai kepentingan kaum lain. Sesuai dengan Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk di mana rakyat harus saling hormat-menghormati dan bertoleransi. Akar tradisi dan budaya rakyat Malaysia yang penuh tata susila dan kesopanan seharusnya dipelihara dan diamalkan supaya masyarakat bebas daripada kebudayaan falsafah liberisme yang boleh merusakkan akhlak dan moral masyarakat. Saudara, kesimpulannya, rukun negara harus dilihat sebagai internal cohesion, betul yang dapat mengikat keperpaduan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat. Objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara itu masih relevan untuk membentuk jati diri dan kepribadian rakyat. Apa yang perlu ialah penghayatan terhadap rukun negara mesti disemarakan kembali melalui perpaduan sebagaimana yang disarankan oleh kerajaan kita Malaysia. internal cohesion,